Terima kasih Rana, dan untuk laporan dari negeri di Buah Bayu, kita bersama dengan Nur Hasimah Radik. Silakan Nur Hasimah. Terima kasih Delaila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sabah mencadangkan pengharaman pemburuan ikan hiu dan industri siripnya bagi melindungi dan memelihara spesies ikan itu untuk generasi masa depan. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun, pengharaman itu dilihat perlu kerana kehidupan laut, khususnya ikan hiu di negeri ini merupakan penyumbang terpenting dalam industri pelancongan di Sabah. Bagaimanapun katanya, pengharaman tidak akan dikuatkuasakan serta-merta kerana orang ramai juga perlu dididik terlebih dahulu mengenai perlindungan ikan hiu dan pemeliharaannya selain memberi tempoh kepada pihak terbabit mempersiapkan diri. Jelas Datuk Masidi, industri pelancongan menerusi aktiviti menyelam membawa pendapatan berjumlah 364 juta ringgit kepada negeri ini tahun lalu. Sehubungan itu katanya ikan hiu seharusnya dilindungi agar tidak pupus demi kelangsungan sektor pelancongan dan kepentingan generasi muda akan datang. Imagine if we have eaten up all the sharks or killed all the sharks. Obviously, there'll be less people who are interested in coming to dive in Sabah because they can't find sharks anymore. And the 364 million will obviously go down. Datuk Masidi menjelaskan demikian kepada pemberita di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas kenyataan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ahmad Sabri Cik, yang menyatakan tidak ada keperluan untuk mengharamkan sup ikan hiu kerana industri sirip hiu tidak ada di Malaysia. Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah dengan kolaborasi agensi berkaitan giat melaksanakan program kemahiran dalam usaha meningkatkan prestasi pemilikan aset bukan kewangan usahawan Bumiputera di negeri ini. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Bolkiah Ismail, ia bagi membolehkan pengusaha Bumiputera dapat memiliki premis perniagaan sendiri untuk keselesaan dan memajukan perniagaan mereka. Tahun ini, bajet tahun ini kita ada menghantar lebih kurang 60 juta ringgit. Khususnya bagi kita membina premis-premis yang bukan di bandar lah, di luar bandar. Kawasan yang pertumbuhan dia akan bertumbuh dengan pesat. Umpamanya di kawasan-kawasan pekan, kawasan-kawasan bandar kecil, di mana ramai pengusaha-pengusaha kita yang saya rasa boleh kita ketengahkan dalam perniagaan. Datuk Bolkiah turut berharap agar bajet 2016 akan lebih menumpukan peningkatan pemilikan aset bukan keuangan selain mempelbagai program memperkasa usahawan Bumiputera yang ketika ini dilihat masih jauh ketinggalan dari segi pengetahuan. Dalam pada itu, usahawan juga diminta melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran termasuklah teknologi terkini seiring perkembangan semasa. Beliau menyatakan perkara itu selepas merasmikan penutupan bengkel pelbagai kemahiran di Kudat. Seramai 50 peserta menghadiri bengkel berkenaan yang dianjurkan Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah dengan kerjasama Biro Ekonomi dan Pembangunan Usahawan UMNO Kudat. Graduan tempatan Sabah yang memiliki kelulusan dalam bidang agama Islam perlu diberi peluang menjadi guru agama di negeri ini, selaras hasrat kerajaan yang mahu 90% anak jati Sabah mengajar di negeri ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ini kerana ramai anak tempatan di negeri ini mempunyai kelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan guru tersebut, khususnya graduan lepasan Universiti Al-Azhar. Anak-anak kita daripada pengajian tinggi ada, dan saya minta kalau dapat diberi peluang kepada mereka ini untuk mengambil peranan di sekolah-sekolah kementerian. Saya fikir kalau mereka juga diberikan latihan kursus yang sama, anak-anak kita juga ramai yang boleh dan ramai yang berkelayakan. Beliau berkata kepada pemberita selepas penyerahan bantuan keuangan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP kepada Sekolah Agama Rakyat SAR Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sebanyak 5 buah SAR menerima bantuan wang tunai RM10,000 tersebut.
Antaranya di Serusup Tuaran, Masjid Negeri Kota Kinabalu, Al-Hidayah Pasir Putih Putatan, Kulambai Kota Belud dan Tanjung Kapur Kudat. Selepas kerugian lebih RM48,000 akibat terpengaruh dengan iklan nombor ramalan, seorang lelaki tempatan berusia 51 tahun tampil membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP M. Chandra berkata, berdasarkan laporan yang dibuat pada Jumaat lepas, mangsa terpengaruh dengan risalah yang diletakkan di parkir kereta Pasar Besar Kota Kinabalu dan berurusan melalui nombor telefon yang diberikan. Katanya mangsa juga melakukan 11 transaksi ke akaun bank suspek untuk mendapatkan tiket kemenangan, namun pelbagai alasan diberikan sehingga mangsa menyedari telah ditipu. Nombor akaun yang dimasukkan kita dah cek. Nombor akaun yang dimasukkan kita tak tahu sama ada dia ni suspek ataupun tidak. Dan kita nak kenal pasti pemilik nombor akaun tersebut sebagai seorang lelaki Cina. Nama dia Lim Hock Siu. Lim Hock Siu, IC 72092502 5329. Alamat dalam rekod akaun tu adalah di Alustar Kedah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kota Kinabalu. Berdasarkan semakan kes yang dilakukan, kes ini merupakan kes kedua berlaku di Kota Kinabalu selepas kes pertama pada 2011 yang melibatkan jumlah kerugian RM98,117. Modus operandi yang digunakan adalah sama, bagaimanapun kenyataan yang digunakan dalam risalah berbeza. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan Tipu. Orang ramai dinasihatkan tidak mudah terpengaruh dengan iklan-iklan yang tidak dapat dibuktikan kesahihannya dan tidak memasukkan wang ke dalam akaun individu yang tidak dikenali. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Seawal pukul 7 pagi tadi, berlangsungnya pelancaran Hari Sukan Negara peringkat Negeri Sabah yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman di Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Seterusnya, pada pukul 8.45 pagi, Datuk Musa turut merasmikan padang bola sepak sintetik. Manakala pada pukul 7 malam nanti, diadakan majlis penyampaian anugerah sukan untuk semua bersempena Hari Sukan Negara di Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 8 malam bertempat di Dewan Undangan Negeri Sabah yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Haji Mairuddin menghadiri majlis Patron Night sempena Hari Jadi TYT ke-62. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri ban berita dari Sabah hari ini, 10 Oktober 2015. Kembali kepada Delaila di Angkasa Puri. Silakan.